Kini kembali kepada episod je. Okay, macam biasa kita punya sponsor dekat Malaysia. Okay, we have Istiqomah Terra. Okay, setiap minggu diorang ada baju baru. Seluar bro, aku tak nak repeat lah. Aku selalu repeat Jack. Kalau korang tak tahu ni maksudnya, macam biasa aku cakap, korang tinggal bawah gua. Kalau tak apa, korang tak belum hidup cukup. Sorry. Okay, so macam biasa, you guys should check them out. Okay, they have their own Shopee. Okay, that's where they sell all their merchandise. And also macam biasa, you should check out their Instagram. Okay, kalau korang baru follow Instagram diorang, sila follow Instagram diorang untuk see all their new products setiap minggu tu. Pasal diorang tak boring aku cakap kan. Lepas tu of course follow Instagram je. Okay, pasal korang tahulah kita akan update episod semua dekat situ. And without further ado, kita let's get it on lah, Syul. Let's go. Yo, macam kepada para pendengar aku di luar sana kan, hari topik aku agak heavy. Pasal it's not a laughing matter untuk aku Pasal aku ada dengar cakapan-cakapan ini dari macam orang di luar sana, and I'm not really a big fan of it, because it's a, dalam pendapat aku, it's a fucked up way to have that mentality. So but hari aku tak keseorangan kan. Aku ada korang nak introduce tak? Siapa nak introduce? Okay, so technically kita ada kumpulan para sahabat. Yes. Okay. Yeah. Kita dalam grup ni ada Helmi, ada Azmi, ada diri aku sendiri. Diri kau apa nama? Okay, technically orang bagi aku Fikri lah. Okay, dan kita ada Me yo. Okay, so dan kita jangan lupa. Oh sorry. Own Syah. Dia bukan Syah Iskandar, tapi Syah je. Okay, so ini hari aku nak collab ni aku panggil collab lah, boleh lah. Go. So aku nak collab ni orang pasal I think this is a topic where I need your expertise, because aku di bab agama tak berapa tinggi kan. Walaupun ini aku ustazah, aku ni cucu kurang ajar dia orang cakap tak, tapi ada je macam nenek aku send me some agama. But ada dia, kau nak tahu benda? Okay, aku bilang korang story. So bila aku time secondary school, apa ni mic? Okay, so bila time secondary school kan, ini aku hantar aku pergi kelas agama tau. Teens Alive diorang cakap Teens Alive. dekat Masjid Anor. So itu sek 2 ke sek 3 aku lupa lah. So aku dah pergi, aku dah macam okay, first time tak apa, aku dah pergi second time. Lepas tu the third time aku pergi kan, kau nak tahu benda tak? Apa? The third time aku pergi is 3 weeks aku paitau. So aku patah balik kelas. Lepas tu ada budak yang cakap aku, dia cakap aku, Dan dah lama tak nampak. Aku cakap aku busy lah. Dia cakap aku, kau holiday ke apa? Aku cakap sial lah dia ni. Habis aku dah tak boleh. Aku kira-kira macam bagi alasan bodoh. Aku cakap belum bayar yuran. Padahal ni aku setiap minggu bayar yuran. So okay, kalau para pendengar nak tahu topik Inari adalah kat title lah. Kalau tak tahu baca kan, title dia ada kat sana lah. Okay, so title Inari, aku nak tanya, okay, pasal korang semua kau pizza dah sampai. Okay. Dah sampai. Pizza dah sampai. Apa geng laba? Apa? Okay, kita continue. Okay, Go. Okay, so title Inari adalah untuk this is what I'm gonna name the title. Okay, by the way, so, aku akan cakap, aku dah kahwin, aku bukan raja. Okay. Not bad. Pasal title aku kadang-kadang ada orang cakap macam kurang ajar sikit kan. So sorry, mic kau dekat kan? Tak apa, don't worry. Tak, tadi aku dengar tadi. Dengar. Okay, dengar lagi. Siapa tu? Alien. Okay, boleh. Okay. Boleh. So kau ada lagi? Okay. Dia sound wave macam sound wave. Okay, so aku nak tanya korang. Okay, pasal that time aku ada dengar orang cakap tau. Okay, kau nak takut orang mati, kau buat apa? So aku cakap, maksud kau apa? Dia cakap aku, kita beli beras apa kan? Kalau kau dah kahwin, kalau kau dah tunang orang kan, kau beli beras apa? Pasal you the breadwinner. Asal orang ada mentality gitu? Aku nak tanya korang sikit. Why do people have that kind of mentality? Tu pasal lah, aku pun kadang-kadang pun pelik juga. Diorang cakap so aku provider, it's up to aku lah. Yes. Yeah. Yang tu kira pihak lelaki lah. Kalau pihak perempuan pula, kerja rumah bukan kita buat apa. Yes. Okay. Yes, correct. Faham tak? Bukan semua apa kita buat. Kita kewajipan bukan kat situ apa. Kewajipan kita lain apa. Patutnya kerja-kerja rumah ke apa-apa ke, duit ke, provide korang apa. Yes, correct. So korang kena providekan kita like macam rumah. So korang yang kemas rumah. Sebab aku pun kadang-kadang tak faham juga. So
from what I know kan, so in macam a religious form, okay. So we as males, right, we're supposed to be the provider. Yes, Betul correct. tak? Kan? Tapi sebagai provider tak semestinya bini kau duduk rumah. Kan? Betul lah. Tak semestinya kau provider, kirakan kau fikir kau orang alamak mic aku mic aku jatuh. Okay. Kita fix sound wave jap Okay. Tit 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 tit. Okay. So when it comes to this kind of situations, right? Why do you think macam orang rasa walaupun aku ni should have a fair mentality kan kepada anak-anak aku ke, kepada let's say for example adik-beradik ke atau bini pun lah walaupun kan, kenapa orang rasa macam you know what, I'm the provider, everyone should listen to me. Ya macam aku berhak apa. Aku yang kasih makan, kau konon lah. But actually for aku orang-orang yang fikir gini kan, dia Selfish. otak singkat lah. Selfish. Otak singkat. Pasal apa? Sikit lah dia memang. Kalau kau fikirin rational dah sejak daripada dulu lelaki tetap lelaki. Correct. And ada lah spesies-spesies yang kira baik lah. Kira okay, aku turutkan. Aku buat. Aku tak dengar cakap korang. Aku raja apa, aku kasih makan apa. Korang siapa nak pergi cakap. So pada aku itu pun actually salah juga. Yes. Same goes to baik lelaki baik perempuan lah. Siapa rasa superior pun actually tak guna pun. Pasal benda ni kau pay logik sendiri. Pasal apa tahu, kalau kau sama-sama bantu dah kira benda settle pun kat situ. Betul? Fair But and this square. thing keep drag. Habis aku tengok pula kat post Facebook pun banyak kewajipan isteri gini-gini dalam agama gini. Aku pun tak tahu mana pesos yang kat tu. Kalau nak tanya bukti, akhir lah banyak orang cakap kalau kau tu tak nak ikut sunnah. Ni aku pernah dengar daripada orang. Kalau nak ikut sunnah, kau tahu tak kerja rumah siapa kena buat? So aku cakap dengan orang tu, cakap okay siapa? Dia cakap kau tahu tak suami kena buat. Tu aku cakap okay kalau gitu kau kasih laki kau kahwin 4. Tu pun sunnah juga apa? Correct. Logik kan. Tak terima. So pada aku kat situ, kau nampak tak? Habis kau nak suami kau macam mana? Aku nak suami aku balik rumah, aku bukan maid apa. Kalau gitu kau kahwin dengan maid. Dia cakap gitu. sure. Suruhlah laki aku tu kahwin dengan maid, bukan kahwin dengan aku. So aku cakap dengan dia balik, simple je. Kau nak laki kerja, provide untuk kau, kemas untuk kau. So kau nak laki macam gitu, kau kahwin dengan pekerja. Tak benda tu sama ke? Kau kahwin dengan pekerja juga. Betul. Yeah, true. So benda ni actually senang aja. Kau nak kemas rumah, okay, for kita ambil bahagian macam isteri kerja, suami pun kerja. Tak ada time untuk kemas rumah, tak ada time untuk bersihkan rumah. So kau take time lah. Isteri cuci baju, kau jemur baju. Yeah. Macam you give out roles. Give and take lah kira. Give and take lah. Bantu-membantu lah. Dalam benda ni senang aja. Tapi yang buat aku really cenderungkan benda-benda gini is simple. Kau nak kena pandang sudut apa tau. Okay, kalau kau cakap pasal itu pasal agama, then okay, we put aside first. Kau take mentality yang nenek moyang kau macam mana. Yeah, true. Bapak kau, atuk kau kerja apa, cukup time balik rumah siapa yang siapkan makan? Betul? Isteri. Bukan aku nak langgar benda-benda gini macam suami nak kena hormat gini. But apa tau, kau kena fikir kau tak kesian ke dengan pasangan kau? Dia balik penat-penat, Itulah. kau suruh dia pergi kerja rumah. Itulah. Okay, pasal benda ni experience dekat kita punya bro sendiri. Okay. Okay bro Azmi, ceritakan sikit benda cerita, gini. please storykan sikit lah. Kalau apa kau ada pendapat hubungan, kau? please share. Korang nak kena tanya baru aku boleh jawab. Okay, okay. kau ada experience nak share tak? Okay, kalau nak cakap experience nampak macam like tengah kerja, consider tengah kerja, dia bising-bising. Okay. Tengah kerja dia bising-bising. Habis lepas tu dia dah balik kerja dia pun nak bising. Habis balik kerja pun tak boleh tidur, nak kena jaga anak-anak, nak kena buat everything. Tu semua ada lah. So kau macam dulu aku kerja hantar parcel. Okay. Okay, aku punya kerja like nak kena kerja tu like sampai pukul 11 malam. Okay. Because aku parcel nak kena at least habiskan sampai pukul 5. Then yang lain tu nak kena collect waktu malam. So Yeah. aku punya timing balik dalam pukul 11 sampai pukul 12. Okay. So bila aku sampai rumah tu anak dengan isteri aku masih belum tidur. Okay. Usually diorang akan tidur like pukul 5 pagi. Lambat. That's for diorang punya normal timing tu. Normal Tapi pada macam like aku nak advisekan kepada ex-wife aku, aku cakap dengan dia yang why not kita try ubahkan lah situasi. Kita suruh anak kita tidur siang, then kita pun tidur siang. Dia cakap, macam mana nak tidur siang kalau you balik lambat, makanan pun tak ada,
apa tu barang-barang kat dapur pun tak ada, ni semua tak ada. Habis I dengan anak kita nak makan apa? Aku cakap dengan dia lah like takkan korang nak kena tunggu aku masak. Okay. Dan dia cakap, habis siapa nak kena masak? Apa tanggungjawab seorang suami? Aku terus macam, takkan kau tak boleh bantu? Susah kan kau nak bantu aku dalam situasi aku penat, aku kerja, aku carikan nafkah, aku tak cukup ke apa yang aku kasih? Tak, kau gini, kau gitu. Dan sampailah bercerai. I was there. Kau dekat sana. Yes. Dia every time jumpa aku malam, nanti sekejap je tau. Sebatang rokok dia macam nak kalang kabut balik. Aku cakap, apa pesan kau? Bini marah. Tak, aku nak kena kemas rumah, aku nak kena. Tu aku cakap, habis pukul berapa kau tidur? Aku selalu tidur pukul 5 pagi kadang-kadang. Kadang aku tidur 1 jam 2 jam. Kadang pergi lambat saya pergi kerja. So aku macam that late. Cakap aku nak kena kemas rumah, nak kena bersih. Cakap semua benda kau buat. Cakap so call macam gitulah. Tapi dia tak nak cakap pasal dia punya situasi. Wife lah. So aku macam, aku pun kat situ pun macam kena keliru lah. Macam dia dan tak kena tau ni budak. So aku try to pujuk dia, ceritakan aku lah. Aku tahu, aku faham pasal benda ni is privacy antara suami dan isteri. Tapi aku tengok kau dah betul-betul rapat. Pasal boleh nampak dia punya sakit, dia punya apa semua dia pendam dia. Boleh nampak dia penat lah. Penat gila. Nampak muka dia penshek. Lepas tu aku berbual dengan dia boleh tidur ni. Boleh tidur atas lori. Atas lori aku keliru lah. If you can ask Mimi that time aku pay body weight was really big. Like way bigger than now. Way bigger than now. Then aku at that point of time aku kerja hantar parcel tu, aku pay body weight jatuh sampai Fikri punya badan. Kau lose weight banyak. Yes. Banyak gila. So because of the stress. Because of the stress, aku tak makan. Terus aku sampai tanya dia, apa yang buat kau macam gini? Sekali dia cakap, bang aku tak mi, aku actually kena kemas rumah. Cakap, habis bini kau tak buat apa-apa ke? Cakap, tak bro. Bini aku dia debate dengan aku pasal one of it is rumah bukan tak apa wajib apa isteri buat. Tu aku cakap memang betul lah, bukan wajib isteri buat, bukan wajib juga suami buat. Betul? Pasal benda ni kau nak kena share dengan isteri. Macam kau nak kena faham situation yang macam kau tak kerja, kau jadi full time housewife. Satu hari kau buat apa sih kat rumah? Main phone. Macam alasan aku sampai bring up this matter, sampai aku cakap apa yang dia buat kat rumah. Dia jaga anak. Dia cakap dia penat jaga anak. Aku sampai letak CCTV kat rumah. Dalam rumah aku letak. Dalam rumah aku letak CCTV without her knowing. Aku letak CCTV. Actually the timing aku bangun kerja, like macam aku cakap kan, aku nanti kena tidur pukul 5 Actually diorang dah tidur baru aku boleh tidur. Selagi kalau aku diorang tak tidur, aku tak tidur. Aku tak boleh tidur. Ya Allah. So bila like aku kena bangun pukul 7. Okay. Aku keluar rumah, bini aku standard lah, dia bangun hantar pergi sekolah. Hantar betul, anak aku belum sekolah. Oh okay. Macam like hantar aku sampai ke pintu je. Dan lepas tu dia patah balik tidur sampai asar. Sampai pukul 4. Sampai asar anak aku pun belum bangun. Sampai asar. So anak aku at that point of time baru setahun ke 2 tahun tau. Okay. So kau bayangkan, at that young age dia dah ajar anak aku like untuk bangun that type of lambat. So and that point of time pun yang aku pelik tu, dia balik confirm dia tak masak, dah penat gitu. So untuk dia sedapkan hati diorang, dia beli makan tu. Yes. Every day. Hari-hari kau masak. Every day. Ya Allah. Habis that was tak fair apa. Semua benda tak tapi dalam situasi sekarang ni, semua benda engkau yang buat. Exactly. Kan? And itu pun dia cakap aku tak dapat kasih nafkah. Aku cakap dengan dia, aku minta maaf pasal aku tak dapat kasih kau nafkah cukup. Tapi ini je yang berapa aku mampu, sebabkan aku nak kena belikan korang makan. Aku tak mampu masak, mak aku tak ajar aku masak. Kalau kau nak suruh aku masak nasi, masak Maggi, aku pandai. Tapi kalau kau nak suruh aku masak macam lauk ni semua, aku tak pandai. So aku belikan kau apa yang kau nak. Sebelum aku balik tu, on the way balik tu aku call. You nak makan apa? I nak makan McDonald lah. Aku beli. Habis anak aku nak makan apa, aku cakap dengan dia. Lepas tu dia cakap lah, Abi nak kentang. So aku belikan dia kentang, which is satu set lah. Kadang-kadang duit tu tak cukup tau, but korek hanya cukup untuk dorang. So aku ikat perut. Kau tak makan langsung? Aku tak makan. Makan pun macam like mungkin anak aku yang suap aku kentang sikit-sikit. Itu je aku makan. Kau boleh tanya Mimi. Betul lah. Betul. Aku first tak percaya. Mimi dengan Hilmi dengan jadi dengan dia, aku macam tak percaya. Aku cakap betul ke? Kau nampak lah bini dia macam gini. So aku datang 2-3 kali kat rumah dia. So memang rabak siul.
Masa kau datang tu dia ada lah. Dia ada lah. Okay. So pasal that time aku tolong dia kerja. Okay. So kita balik sama-sama. So aku cakap dia cakap Mi follow aku lah, pergi rumah aku jap lah. Aku nak ambil barang. Okay, aku follow. Aku datang rumah dia. Yang buat aku terkejut, barang bersepah bro. Hah? Tu aku cakap tak kemas apa. Aku macam tegur dia, tak kemas apa. Kemas lah ini. Terus dia cakap, macam mana aku nak kemas? Aku balik kerja, aku dah penat Mi, aku tidur siang. Takkan aku nak pergi kemas. Aku cakap suruh lah bini kau kemas. Cakap bini aku tak boleh lah, nanti dia bising lah. Aku cakap okay, sekarang kau punya situation dah rabak. To the extreme sampai nak kena pergi counselling lah. sahabat-sahabat aku ni orang keep saying that macam aku need to go counselling. Aku nak kena ada membetulkan apa yang situasi dalam family aku. Ya. Aku Depan aku bro, dia punya wife boleh rembat, boleh sound dia balik sah. Cakap engkau bagi ni, engkau pun sama gini. Aku kat situ ada confused. Cakap so siapa yang salah? Okay. So the situation kat situ, aku pun tak nak salahkan dia punya wife dia dengan dia kira ex-wife dia lah, ataupun dengan dia. Aku tak nak salahkan siapa. Pasal apa? Pasal benda pada aku benda ni simple aja. Kau okay, sekarang dalam benda gini dalam situation yang macam orang cakap siapa superior dia, tak mu tu semua kau letak tepi. Tu kira dah ego letak tepi. Tu letak tepi dulu. Pasal apa tahu? Kau kahwin kerana apa? Kerana cinta, betul? Betul. So kau nak ada that cinta, nak ada that kasih sayang tu, kau nak kena go for yang apa tahu, yang kira bantu-membantu, saling memahami. Betul? Correct. Ini tak ada sah. Engkau cuma nak aku nak duit, aku nak itu, aku nak ini. So pada aku kat situ ada problem dia. Ya. And maybe that time pun dia punya financial pun tengah rabak. So kat situ start dia punya problem. Semua benda. Okay. Aku did actually try to bila aku kahwin for 5 years Okay. Aku kahwin for 5 tahun. Along these 5 years aku job hopping. Kau job hopping. Aku banyak job hopping because of aku kena buang. Okay. Aku kena buang sebabkan bangun lambat. Okay. Lepas tu tidur pun kat kerja. Sampai tertidur kat kerja. So bos aku dapat tangkap aku tertidur kat tempat kerja. Dia tendang aku per van sampai untuk nak bangunkan aku. Okay. Dia tendang Dia tendang tu van pasal dia dah bingit Then at that point of time ni cerita sedih sikit lah. Okay. Aku dihalau oleh semua orang. Di pulau. Di pulau oleh semua orang. So called daripada family aku sendiri, daripada family dia. Tapi aku tak pernah dipulau oleh kawan-kawan aku. Okay. Diorang sentiasa ada kat situ. But aku tak ada tempat teduh. Okay. So aku tidur kat dalam vehicle for almost 3 months. Then kawan aku cakap, Mimi lah, Mi kau pergi apply lah rumah ni semua. At that point of time aku takut pasal aku tengah wanted. Aku tengah wanted. Aku tengah lari daripada saman. Apa tu? Saman parking. Oh, saman parking. Yes, saman parking. Okay. So aku lari daripada saman. So aku takut nak surrender. So aku ingatkan by applying HDB, diorang boleh kejar aku apa ni semua kan. But then so far tak ada apa-apa lah. Aku apply rumah. But then apa yang aku nak ceritakan she was not always there to support dengan apa yang aku nak. Ada je bangkang. Everything selalu. Sudahlah engkau gini, sudahlah engkau gitu depan aku pun. Tapi masalahnya does she have a macam self awareness of herself? Dia senang pada katakan aku, sombong. Sombong sendiri. Aku betul apa kata dia. Yes. Okay, dia untuk dia semua benda dia betul. Yes. So aku kat situ pun bukan aku je nampak, semua yang kita kat sini pun nampak. So macam okay, ni ada something wrong. Bukan aku nak cakap the ex-wife salah je. Dia pun ada salah juga. Aku pun banyak sound dia pasal maybe pasal kat situ dia rasa macam diri dia ni sudahlah, isteri aku tak boleh ni, I find another love macam gitulah. So bila pak dia buat gitu, kau ada terfikir gitu lah. Jangan cakap terfikir. Dah buat pun. Ya Allah. Okay. So sampai aku datang jumpa dia, aku cakap kau tak boleh buat macam gini. Terus dia cakap, Mi ada sebab aku buat gini. Aku cakap pasal lah. Cakap sebab pasalnya kau tahu tak situation aku macam mana. Tu aku cakap macam mana. So cerita. Dia ceritakan semua. So aku macam okay, now I understand. So it's because of your wife macam gini, tu pasal kau macam gini. Mi siapa lagi nak kasih sayang Mi? Sebab aku dah macam orang macam minta. Aku at that point of time macam like the way how aku mengadu dekat Mimi aku dah sampai to the knees tau. Kau dah melutut. Dah melutut, like literally aku just really nak in tears. All the way apa aku berbual dengan dia tu, all the way aku nangis. So aku cakap dengan dia, kalau aku tak dapat kasih sayang seorang isteri, siapa lagi nak kasih aku kasih sayang? Okay. I mean like aku boleh kasih kasih sayang kepada isteri aku, but
apa yang aku dapat balik for return. Dia tak reciprocate gitu lah. Dia tak macam Balas balik tau. Kalau nak cakap anak belum faham. Betul. Tapi apa yang aku dengar daripada orang lah orang cakap anak tu faham dengan apa situasi kita lalui. Tapi kalau nak cakap gitu, dia pun tak faham dengan apa yang kita sendiri tengah lalui. Dia nak duit. Sampai to the honest, that time aku kerja Uber. Korang tahu Uber at that point of time was really hits. Correct. So easy money to come in. So aku Uber 1 minggu aku dapat earn more to 2,000 plus. Kau bayangkan setengah daripada duit tu ataupun 1,500 semua dia punya. Yes. Dia buat apa dengan duit tu? Dia pay sendiri lah. Dia pay sendiri. Wait. Kau bagi, let's say for example kau dapat 2,000. Selepuk lah. Itu dah selepas duit rental dengan duit minyak. Babe, 40%, kau tinggal 20% je. Yes. 1,500 dia buat apa? Dia spend for her own things. Beli bag, baju seluar. Dia tak beli bagnya orang. Okay, dia. So dia tak beli barang-barang rumah. Tak. Dia beli like apa dia nak beli. Dia expect engkau untuk beli barang rumah dengan $500. Yes. Dia kenapa? Exactly. Technically dia beli apa tau, is what she wants, not what she needs. Mike dekat sikit, babe. What she wants, not what she needs. Nak macam nak rapping je. Aku ikut Eminem. Okay, tapi sebagai manusia, let's say for example, kalau kau nak provide for your family kan, walaupun 3 orang let's say for example, aku sendiri kalau nak makan 1 bulan 500 tak cukup, babe. Sama. Kalau kau nak provide satu family, dia expect kau 500 untuk provide for the whole house. Aku try tau at that point of time okay, that time aku tak ada rumah. Okay. Tapi aku still nak kena bayar duit sewa dekat mak mertua aku pay rumah. Okay. So kau dia cakap bilik sewa bilik is $300. Okay. To a start lah orang katakan But then still 1,500 tu dia tak buat pakai untuk sewa duit untuk bayar duit mak dia. Tapi dia pakai untuk dia own expenses macam apa aku cakap. So aku nak kena work extra. So macam dia always think about her own things. Herself, yeah. So macam like aku pernah tahu kasih dia hint. Tapi aku ada duit. Aku cakap dengan dia, you, I tengah tak ada duit you. So I need like kasih I $50, I nak top up minyak. Okay. Dia tak kasih. Dia tak kasih. Sedikit sesin pun dia tak kasih. So dia fikir macam 1.5 is her duit nafkah. Is that what she's thinking? Yes. Okay. That point of time duit nafkah only 300. Okay. Sorry ni personal lah. Okay. So kau tak kisah kau share. Aku okay. So let's say for example that out of that 1.5, by right her nafkah is 300 kau cakap. So 300. That 1.2 she's actually spending like, no offense but she's actually stealing money. Alah. Extortion saya. At that point of time aku tak pernah rasa sesenang gitu. Okay. So bila kita dah sesenang gitu, you feel comfortable. I feel comfortable. Yeah. And she was too comfortable with that money. And she just haywire. Okay. Tapi itu yang kau nak kena ingat. Kita semua nak kena ingat. Suami diuji bila isteri mempunyai segalanya. Yep. Yes. Maksudnya apa? Sorry, aku tak faham. Sorry. Maksudnya apa? Macam isteri diuji apabila suami tak ada apa-apa. Betul? Betul? Correct. So suami diuji bila isteri mempunyai segalanya. Pak tu dah start dia punya aku ada duit apa. So terpulang pada aku lah. Okay, suami aku nak buat apa dia pay pasal lah. So aku ada duit control. Betul lah. Tapi ni benda like macam Mimi cakap, tapi satu benda je akan haywirekan dia. Apa? Kita curang. Try just to contact a person. Example lah, korang ada cousin-cousin Okay. Kita cakap ni cousin, korang takkan kasih dia tahulah. Cakap takkan kasih korang yang partner tahu. Okay. So, korang just try to message dia. That korang yang cousin. Sedara Sedara. Honestly boleh jadi isu. A very very big issue. Sampai aku dihalau rumah. Sedara yang kau akan jumpa setiap raya. Yes. Yes. Sedara yang kau jumpa setiap raya tau. Yes. Itu pun masalah. Yes. Aku masalah is apa? Jantina lain. Saudara. So she's very highly jealous. Yes. Okay. Okay. So ini pasal perempuan. Okay. Dorang. So dapat. Nanti ini kita bawa pasal perempuan, nanti kita bawa pasal lelaki pula. Okay, go. Equality. Ini jangan lari boy. Jangan takut. Aku bukan gay lah. Asal kau rahim aku bukan gay. Okay, continue.
Okay, apa? Okay, so apa tadi cakap? Okay, tak. So aku cakap. Okay, macam like aku contact dengan saudara aku. So aku dengan saudara aku memang rapat nak mampus. Dia boleh macam, ni mesti siapa? Saudara kita sendiri lah. Bukan saudara kita ni, you pay kawan ke dulu? Tu dia macam, tak Okay. tak tahu apa-apa. Tu jadi gaduh. Without saying a word, dia pusing, dia jalan. Dia jumpa ex dia. Ex dia ni kira kita kenal lah. Dia jumpa ex dia, just macam tu pun like macam aku tak nak kau campur dengan dia ni lagi lah. Pasal tu ada ex Kau cakap hi je kot. Jangan cakap ex. Okay, kawan lelaki aku, Mimi. Kau Mimi pun dia bangsa. Mimi tak boleh kasi jumpa. tak boleh jumpa. Okay. Aku memang dah biasa daripada kecil dengan Mimi tau. Korang like, okay, aku nak tahu korang relationship berapa lama? aku dengan Mimi Hubungan korang dari kecil lah, like friends. Childhood friends. childhood friend lah. Childhood berapa? Aku kenal dia bila aku set 1. Dia primary 6. Primary 6. Oh, Ah. damn. Lama. Okay. So kita kenal lama gila. So like untuk nak separatekan kita tu susah tau. Like dia marriage aku datang. Aku marriage dia tak dapat datang sebab apa tau? That time kita ada isu pasal ni lah actually. Oh, okay. Yes. Pasal kau sure pun kau nak kahwin dengan dia ni. Kau sure. Aku dah okay. kasi macam hint lah. Tapi aku pun siapa ya. correct. So terpulang pada dia, jodoh dia kan. So bila pada kena ni terus dia macam, oh Mi, I don't know what happens Mi. My life fucked up Mi. Cakap besar saya. Ni apa cerita ni? Okay. Aku tak tahu Mi. Aku was expecting macam like okay, a normal marriage life, a normal A happy couple. Yeah. But then it turned up to a worse couple. Macam like aku nak jumpa Mimi. You jumpa Mimi lagi buat apa? Bukan semalam baru jumpa ke? Padahal Mimi ni aku pay advisor tau. Macam abang aku tau. Macam sikit-sikit kalau aku ada masalah, aku share dengan dia je all the way. Tapi macam like, kau dengan aku dengan dia jantan. Sure bukan Argentina. Bukan lah. Jumpa dia malam-malam roman agaknya. kita biasa like kerja sama-sama and everything tau. Tu macam like, kau tak kasi aku jumpa dengan kawan aku sendiri, dengan sahabat aku sendiri, kau tak kasi aku jumpa. Okay, usually kita akan jumpa ramai-ramai Okay. tau. But then di seramai-ramai, honestly dia akan duduk kat dalam van, anak aku dengan aku je kita akan jumpakan. Okay. So dia macam like Antisocial lah. dia park tepi. Okay. Tapi after dia dengan bini dia, ex-wife dia talk about it kan, then tak tahu apa cerita, then the wife kira dah start bergaul lah, macam campur dengan kita. Tapi itu pun not fully of us lah. Okay. Just dengan aku je lah. Apa-apa nanti dia ceritakan dia macam gini lah, laki aku macam gini, laki aku macam gitu. Terus aku macam, aku actually awkward benda ni. Pasal apa? Salah ni korang punya marriage lah. Yeah, it's supposed to be a privacy thingy. Yeah. Yes, correct. Kat situ lah macam, alamak ni macam mana aku nak jawab. So aku macam, ya kan, yelah. Terus aku cakap, baik-baik lah kau isteri. Okay lah, nanti aku pun nasihat lah si budak ni. Nanti aku berbual dengan dia. Aku pun berbual dengan dia juga. Tapi tak tahu apa cerita. Dia ni makin teruk. Jangan cakap like situation getting worse. Jangan cakap suruh berbual macam biasa tau. Even Mimi punya wife try to berbual dengan aku punya ex-wife, tak work babe. Tak loading. Tak load. Dia punya jawab macam dah. Nanti dia okay, kalau nak tahu dia dah boring, dia akan main handphone. Oh. Kalau cakap like kalau tak tahu yang macam okay, so called dia tengah interest in a bit Okay. dia akan letak tepi handphone, dia akan light rokok, dia tengok. Itu dia punya orang. Tapi kalau misal kata dia busy, dia tak layan handphone, dia tak layan apa-apa, dia tengokkan anak je. Aku pula kalau dah jumpa members, aku lupa. Kadang-kadang terlupa lah. Honestly aku terlupa. Tapi anak aku tak pernah lepas daripada aku. Okay. Macam aku tengah berbual dengan orang, aku terus pusing. Nama tu terus pusing. Tapi wife aku, ex-wife aku, dia ada habit of tengokkan anak aku, kadang-kadang dia terhayal. Oh, okay. Cakap lah anak tu attention span very short. Yes, correct. Tu sampai honestly macam makcik-makcik ke atau berbual dengan dia macam Habis time raya, makcik-makcik, pakcik-pakcik kau berbual dengan diorang ke? Nenek kau, mak kau ke? Kau nak tahu satu benda surprisingly tak? Apa? Dia tak pernah jumpa family aku pun. Bismillah. Dia tak campur orang. Dia tak campur dengan family member aku. Saudara-saudara aku semua dia tak pernah jumpa. Astaghfirullah. Apa ni? Something wrong. Ayo, macam mana kau kahwin? Aku aku nak kena turun untuk pergi dekat dia punya family aja. But when it comes to kalau untuk aku balik, dia akan duduk kat bawah. Anak je naik atas dengan bapak. Mind your own business. Ni dua. Ni benda pernah terjadi depan Mimi. Because that time
kita tersempak kat Bedok Tersempak. tersempak. Dia kat dalam van ataupun dekat dalam lori. Kita tengah jalan, tanya, wife kau mana? Kat dalam van. Tak naik sekali. Hari raya sih. Tak. Something wrong kat situ. Padahal tak gaduh tau. Tengah tak gaduh tak apa. Tapi kau normally kau akan tanya bini kau, dia mana kau ajak Ada. Aku Okay. selalu cakap gitu. Tapi dia cakap apa? Malas lah. Melainkan kita turun kat bawah, panggil sis, naik lah sis, baru naik. Nak kena orang tegur dia, Yes. baru naik. Dia apa? Royalty apa? Itu pasal aku pun kadang-kadang Queen okay control. lah. So for aku dalam this type of situation kira kita tak mau cakap the wife salah lah. Okay. Pasal the husband also salah juga. Correct. So Siapa- so sekarang kita bawa pasal boys part okay. As for boys maybe there's something yang kau buat yang buat dia pun macam gitu juga. Yeah, Something because that trigger lah. yeah, betul. Maybe before this kau very demanding, kita tak tahu apa. Ya, correct. Ataupun kau layan dia dengan tak betul. Ataupun usually aku perhatikan benda-benda gini terjadi pasal apa tahu? Pasal money issue. Ya, terus. Kurang aja kau tengok dia perangai dengan kau. Kurang aja start lah dia perangai. Kau tak kasih lagi lah teruk. Okay, betul. So pak situ kau boleh nampak dia punya the situation becoming worse bila the wife macam gini, husband macam gini. So kat situ dia concurrent lah. Aku actually bila macam tadi aku cakap dengan aku kerja Uber kan. So Yeah. that easy money came aku sampai stop untuk kerja Uber just to earn like daily job. Okay. Aku try to earn that. Mimi cakap pasal duit aku try to sekatkan berapa yang aku selalu kasih dia to the minimum of only $100 per month. Teruk. Kau paksa diri. Aku paksa diri tau. Aku paksa diri untuk macam like jatuhkan diri aku untuk cari kerja as a normal driver macam hantar parcel ke gini semua. But then aku sekatkan dia punya nafkah from 300 atau tadi aku cakap 1,500 Ya. jatuhkan sampai only Tapi 100. tak salah ke gitu? Bukankah kau salah gitu? Okay, Dia for aku for pandangan aku ni apa yang time aku pergi kursus nak kahwin. Okay. Orang ada ajar kita. Bab-bab nafkah ni, okay, dia ada part of situation yang mana kau boleh untuk sekatkan. Bukan sekat as in sekat habis. Okay, sekat maksudnya apa? Macam kurangkan sikit. Okay. Kurangkan sikit perbelanjaan dia dan jauh daripada tempat tidur dia. Okay. Kira dia tidur katil, kita tidur bawah lah. Step merajuk lah kira. Step merajuk. Aku try tak menjadi tak bro. menjadi. Dia lagi cakap lagi bagus lah. Betul. Aku Sial. sampai like aku tidur luar room. Bukan tidur luar. Aku tidur dekat hall. Dia tidur dekat bilik. Bro, tak ada apa-apa jadi bro. Dia tak kejutkan aku. Abi masuk bilik lah. Betul, sorry lagi ni. In kita pen marriage life ni, aku boleh kira pakai jari tau. Belum sampai apa tu kaki jari Tangan. Tangan dan jari je. Berapa Ya kali dia cakap sorry. Okay. So Actually quite true lah. Pasal depan kita ke orang gaduh. ya. So bila orang gaduh je aku rasa awkward. Aku cakap alamak, tahu aku tak ada dalam ni scene lah. Tahu aku belakang bagi belakang pusing lah. Aku ada nasihat dorang. Aku cakap for what yang aku belajar dekat PPIS kan bila aku nak kahwin. Dorang ada ajar PPIS. Pasal waktu tu aku very young. Okay. Belum cukup umur untuk kahwin, tapi aku gatal lah. Buat gatal nak kahwin kan. Sama, aku pun go through PPIS. Kau pun kan? Pasal Yes, dia punya yes. wife muda. Okay. Aku that time 21. So my ex-wife was 18. So dia yang nak kena go through course. Aku tak payah. Okay. Jadi kat situ kita belajar macam-macam tau. As for suami isteri semua nak kena tahu. So untuk wanita yang dengar sekarang ni, semua nak kena tahu yang benda yang paling wajib untuk kita buat is, untuk suami is mahar. Itu mas kahwin. Mas kahwin itu important. Itu lelaki nak kena keluarkan, bukan main-main. Itu pun ada hukum dia. Nafkah ni ada macam-macam. Ada orang cakap nafkah zahir, nafkah batin. Pada aku nafkah zahir macam apa tahu, pakaian, rumah dengan tempat selesa, baju-baju dia semua, barang perbelanjaan dia, pakaian dia lah, dia punya self punya ni lah, barang-barang. Itu satu. Kedua, nafkah batin bukannya pasal main ni semua. Pasal pada aku nafkah batin doesn't relate anything pasal main. Nafkah batin tu apa? Nafkah batin is like for a person yang macam bini kau tengah boring, kau ajak lah gurau-gurau, kasi dia ketawa, kasi dia bahagia, ajak dia pergi sightseeing apa. Tapi pada sekarang punya community, nafkah batin aja semua fikir katil siap. Malam Jumaat. Musibah, takkan 21st century gitu je siap. Pasal So pada aku tu nafkah zahir, nafkah batin. Yang
Ketiga, benda yang semua nak kena tahu is cara treat wanita. Okay. Cara kita nak kena treat wanita supaya dia pun tak perangai. Kau tahu perempuan ni dia, bukan aku nak cakap kurang ajar lah, aku tak pandai tapi, so perempuan ni dia macam budak-budak. Yes, true. Kau try lah, dia tengah merajuk ke, tengah mengamuk ke, kau try cepat-cepat datang kat dia, kau peluk dia. Kau tengok macam biawak hidup sangat nak tangkap. Bro, aku kena sepak bro. Dia tengah merajuk, kau try cepat peluk, I love you. Kau tengok macam Dia biawak bikin hidup drama sangat. ni, Mi aku kena sepak Mi. Rabak tu. Okay. So, kita nak kena faham kat situ lah. Kalau lelaki merajuk, action pula tu. Try lah perempuan. So diorang fikir macam kita tak ada emosi gitu. Yes, correct. Okay. So aku kat situ belajar. So the fourth thing is apa tahu? Jaga isteri daripada dosa-dosa. Okay. Supaya isteri tak terlalu expose dengan kawan-kawan. The most yang buat problem sekarang is bila isteri kita dah terlalu expose dengan orang, macam-macam boleh jadi. Suami pun start jealous lah, situlah, sinilah. Start lah macam-macam perangai-perangai bukan-bukan. Itu yang kita nak kena tahu. Macam aku cakap, nafkah batin is like beri perhatian. Okay. Not only for sex lah. Ni orang asyik cakap pasal benda ni. Tu je yang wajib. So bab-bab pasal yang suruh bikin kerja kat rumah aku raja ni, tu semua bullshit. Itu semua tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dalam Islam. So aku nak macam, korang rasa apa dalam otak lelaki kan bila diorang cakap gitu macam? That's why. Like why would you think like that? Tu pasal lah. So pada aku macam it's a wrong mentality. That's why. Because bukan nak cakap tak ada fair. Betul. Yes. Tak ada Like fairness. especially in the dalam Islam atau in the 21st century, in the modern world, right? Everything is supposed to be equal. That's why. Equality is supposed to be there. Kau makan, dia pun makan. Betul. Betul. Dia kencing kau pun kencing tu. Sama-sama lah Syah. Sama-sama kencing lah. Sama-sama flush. Betul kan? Ya, true. So aku kadang-kadang rasa macam lelaki ni ego dia tinggi. Yes. Kan? Lagi-lagi kalau dah kahwin, kau dah ada banyak duit, kau breadwinner. Diorang fikir macam, okay, aku raja dalam rumah ni. Semua benda aku suruh buat, kau make sure kau dengar aku. Tak nafikan lah. That is lelaki Pada aku lah. Tu macam, fitrah kita. Pasal kalau kita ada ego, wanita pun ada ego bro. Ya, betul. Rabak juga. Samalah dua-dua ni. Tu pasal Allah cakap apa tau? Dia ceritakan lelaki dengan perempuan. Kau faham tak? Dia tak ada ceritakan lelaki dengan lelaki. Mesti ceritakan lelaki dengan perempuan. Betul je. Pasal apa? Dia kasih tahu kita. Kau tengok kan, kau boleh relate ni semua sekarang ni 21st century ni. Kau boleh relate cerita Nabi Adam dengan Siti Hawa tau. Terus sikit. Time Siti Hawa makan tu buah huldi, Adam tak makan apa? Apa yang buat Adam ikut? Pasal Adam tengok kesian bini aku makan lah. Yes. Correct. True. Yang wanita ni, Siti Hawa ni, kenapa dia makan? Biasakan syaitan kan? Tak. Dia tengok macam orang tu ni kesian. Alah tak apalah, aku makan lah. Kau faham tak? Kau nampak tak? So gara-gara siapa semua kena turun? Aku tak cakap Siti Hawa salah, tak. Ini takdir bro. Tapi kat situ kau boleh nampak dia punya pusing macam mana. Yes, So bila dah jatuh kat bumi, siapa yang duduk rumah, jaga anak-anak, jaga rumah, jaga dignity suami tau. Itu dah cukup bagus untuk kau. Masuk syurga senang saya isteri. Yang lelaki nak kena keluar pusing satu dunia cari makanan. Cari itu daging memang nak kasi anak dia makan. Nak kasi bini dia makan. Bini dapat daging aja sab dia masak. Takkan dia nak suruh lelaki dia masak dah. Pernah aku cari kau nak suruh aku masak. Rabak lah gini. Yes. Sejak daripada zaman tu je, kau boleh nampak situation apa yang sekarang terjadi. Tu pun lelaki ingat dia raja. Aku pun tak tahu. Okay, then kita reverse the role lah. Kita cakap lelaki duduk kat rumah, perempuan yang kerja. Salah tak? Because now in the modern world, right, people ada dia buat gitu. Yes. Bersalah tak kalau lelaki duduk rumah, perempuan yang kerja sahaja? Kalau pada pandangan aku lah, without agama bullshit. Seriously. Pasal apa? Kau lelaki je. Tenaga lah. No, it's not just because of tenaga. Kita lelaki, kita tiang. Kau tak malu ke pada, apa? kita tiang kepada dalam keluarga. Kau tak malu ke apa? Like macam kau kerja apa bro? Kau imagine kawan-kawan kau datang kau tak kerja kawan-kawan kau datang macam bro, kerja apa kau mana? Aku tak kerja bro. Kau rumah macam mana saya kau bayar? Tak, bini aku yang bayarkan. Tapi kalau macam aku kau rasa sendiri, macam saya mana kau pay maruah sah. Tapi kalau macam aku sendiri, ya ini biar pengajaran untuk orang. Learn what we live and we shall learn how you live. It's a two-way thing lah. So technically kau cakap kalau kau cakap kau tak kerja, kau suruh dia kerja. Bukan suruh dia kerja, perempuan tu yang nak kerja. Perempuan tu nak kerja. Habis kau duduk rumah, house husband. Okay, itu satu Kau just fikir
Kalau gitu Hmm. baik daripada mula kau tak mau kasih dia makan, kau tak mau kahwin dengan dia, biar dia kerja seorang-seorang. Biar kau ambil dia daripada family dia, Sul. Dia sanggup buang family untuk tinggal dengan kau. Kau tak fikir bro, lelaki campak dalam hutan boleh hidup. Betul brother. Lelaki kau campak dalam hutan boleh hidup, Sul. Perempuan kau campak dalam hutan mah mampus lah. Tapi sekarang modern weh, campak perempuan dalam hutan dan lagi. Kau confirm tak confirm? Mana kau tahu? Belum try, belum tahu. Tapi kau Bini nak aku bro, satu hari tak ada handphone boleh kalang kabut. Apa lagi? Habis kau lepas kau dalam hutan Jangan kau mati ni. Di sensory tak ada handphone, perempuan boleh tak hidup. That's why. Jangan cakap pasal Kalau apa cari tempat aja sini ada sini ada connection tak? Wifi. Tapi wifi tak ada. Saya pasal wifi ataupun mobile data. Data dah habis je. You punya hotspot, So kalau like macam for aku isteri kerja, suami tak kerja, pada pandangan Islam tu salah tau. Yes. Pasal first orang akan cakap engkau akan jadi imam, ketua pada keluarga. Correct. Apa perbuatan ketua untuk kau nak contoh kat dia? Okay. Untuk kau contoh dia, kau kena kerja cari duit. Banyak isteri dia jadi kurang ajar kerana apa? Dia tengok suami dia tak, kau faham tak? Tak kasih contoh. Untuk kau okay, aku cakap jujur lah. Kat dalam Quran cakap suami yang baik untuk dapat isteri yang baik. Isteri yang baik untuk dapat suami yang baik. Yes, I believe. Betul? Macam mana kau nak dapat isteri yang baik? Kalau kau tak baik, kau jadi baik. Kau jadi baik, isteri kau ikut. Bukan isteri kau jadi baik, kau nak ikut. Tak, it doesn't work like that. Ya Betul? ke? Kau tengok true. imam. Okay, kau tengok imam Sekejap Ni advice actually bukan untuk orang yang dah kahwin tau. Untuk yang belum kahwin pun bagus. Yes, correct. Ni advice belum Asal aku kahwin cakap wanita baik, suami tak boleh jadi baik. Okay, kau tengok first of all, kalau wanita baik, suami tak baik, bila diorang dah kahwin, suami minum arak, isteri tak boleh buat apa-apa pasal dia tahu tu ketua dia. Ada tegur. So dia kalau tegur pun dia salah. Dia tegur kebaikan suami dia akan mesti fuck dia balik. Cakap kau siapa kau nak step baik pula dengan aku. Aku ketua tau. Confirm dia cakap gitu. Dah start dia punya mindset kat situ. There we go. Kat situ kau boleh pusing-pusing kat situ. So for aku kalau kau fikir healthy thoughts isteri yang baik akan dapat suami yang baik bila suami dia usaha jadi baik. Correct. Yes, correct. Kalau suami dia tak baik, maka isteri pun akan ikut. Pasal isteri ni pada aku sahabat tu dia, aku fikir dia cermin pada kita. Yes. Engkau pusing kanan, dia pusing kanan. Kau perhatikan banyak orang yang dah kahwin, kau tengok mak bapak kita. Kau perhatikan mak bapak kita. Mak kau kalau punya joke sama dengan bapak kau. Ya, true. True. Kadang-kadang tak link tau. Betul. Macam kau tahu tak, tadi aku minum kopi terjatuh, dia ketawa sendiri. Walaupun Lepas tu mak kau pun ketawa, engkau je yang tak ketawa. Kau nampak tak? Jadi isteri ni cermin kita pun. Ya, correct. Isteri patut tak boleh komplain. Aku mohon sangat lah kat perempuan, kalau kau nak suami kau jadi baik, kau semua, aku minta satu je yang aku pelik sampai sekarang. Sekarang ni orang semua nak aku nak suami aku macam Denny lah. Aku nak suami aku macam Nabi Muhammad lah. Tapi kau kat luar tak macam Siti Khadijah bro. Betul. Kau faham tak? Kau nak laki yang baik when the fact kau pun tak baik. So untuk kau dapat yang baik, kau nak kena jadi terbaik. I nak laki I macam Alisata. Tapi kau tak macam Kuih Sata. So aku kat situ confuse satu benda ni. Yang lelaki pula mengada-ngada aku nak cari isteri yang suci. Kau sendiri tak suci bro. Apa nak cari suci? Betul juga. Aku kadang-kadang keliru. Benda fact, bukan kita nak mengutuk siapa-siapa. Benda-benda pihak. Pasal benda ni fact yang terjadi kat kita punya community sekarang. Kau nak cari yang baik tapi kau tak baik. So untuk kau nak jadi baik, untuk kau dapat terbaik, kau nak kena jadi baik juga. Betul. Kau kena usaha. So isteri kau pun tak boleh cakap lebih. Kau pun tak boleh cakap lebih. Betul. Isteri kau silap, kau tegur dengan baik. Tapi kau silap, kau cakap dengan isteri kau, kalau I silap tolong tegur I. Mindset dia senang je apa benda Betul. tu. Kau So give and ada take. fair. Ya. Dalam relationship ke, dalam perkahwinan ke, rumah tangga ke, kau nak kena jangan cakap rumah tangga lah. Dalam family kau sendiri, adik-beradik kau, mak bapak kau mesti nak kena ada fairness kat situ. Kau cukup time balik kerja, kau dah spend time kat luar, kawan kau berapa lama. Kita satu hari ada 24 hours. Takkan kau tak boleh ambil setengah sikit untuk family kau. So kat situ kau nak kena ada fairness. Kau nak kena buat fairness dengan family kau, dengan kawan kau, dengan semua orang. So kat situ kau tak rasa apa-apa, kau tak akan kritik orang pun. Tapi kalau part ni kan ada yang aku tak cakap disagree. Aku tak cakap aku disagree dengan kau. Tapi pendapat aku, ada keluarga lain, minta maaf kalau ni offense to anyone ada keluarga lain dibesarkan dengan cara lain. Betul. Kau example betul. macam
Itu yang betul kau cakap. Aku tak cakap salah. Tu pasal kau nak kena tengok dalam sudut apa tahu. Wife kau datang daripada keluarga mana? Kau datang daripada keluarga mana? Yes. Kau tak boleh expect wife kau punya keluarga To follow your style. treat kau macam kau punya family. Betul. So kau nak kena accept kat situ. Yeah. One of you Kau faham tak? Yeah, I understand. Pasal kau tak kahwin. Aku cuma understand je. Tapi Tak, tapi serius bro. Semua orang akan fikir macam gitu. Pasal betul. Kau tak boleh expect macam salah bini aku pesat tak boleh treat aku macam mak aku siap. Rabak. Memanglah tak boleh pasal dia family lain. Yes. Betul. Kalau family sama baik kau kahwin dengan family kau sendiri. Ada family aku tengok macam kita macam dos macam aku dengan Mimi, Azmi semua Okay. Kita punya family nak berbual dengan mak bapak, kita keluar bilik tau berbual dengan mak bapak. Sekarang punya zaman, WhatsApp dalam bilik, mak dalam bilik, anak dalam bilik, WhatsApp. Tak boleh keluar ke apa. Betul. Betul lah. Teknologi ni betul Tak, menjauhkan okay. orang Satu pasal juga teknologi, satunya pasal teknologi dengan kita tak ada jauh beza bro. Sama. Tak ada jauh beza. Pasal apa? Handphone brings you orang yang jauh. Jauh datang dekat. Tapi yang dekat dia kasih jauh. Family kau yang dekat kau akan jauh. Orang yang jauh kau dapat telefon. Betul. So dia macam diri kita pun macam gitu juga. Kau pay family kau tak layan, orang luar kau layan. Betul. True. Family kau tengah susah pun kau tengok sekali mata je. Kau pergi kawan cakap tak apa jangan takut. Gua ada. Tapi aku pernah cakap dengan Mimi, aku kalau ada satu family, aku nak tahu satu handphone ni semua balik rumah letak handphone satu tepi. Tapi fikir balik teknologi sekarang dengan zaman sekarang, friends all around, you can't do that. Kalau kau nak cakap gitu zaman, Influence kalau kau nak cakap gitu zaman 2000 boleh lah. Nak masuk 2021 dah sekarang 22 dah. Aku macam apa yang kau cakap ni, aku gone through that dengan arwah bapak aku. Okay. Macam like everybody that time semua dah ada handphone except for adik aku lah. Balik handphone semua letak kat dalam bilik. Tak boleh pakai sampai besok pagi. Yes. Macam gitu kau balik kau 2-3 pagi ya? Tak boleh. Ada curfew. Like macam balik sekolah terus balik tak boleh keluar. Okay. Tanya kau nak keluar macam nak pergi turun bawah lagi kedai. Bapak dia boleh tunggu kat bawah saya. Woi. Aku jalan kat bawah mesti nampak bapak dia. Alamak. Kau tahu tak lari Aku pernah this one situation dengan bapak aku. Mimi ada kat situ. Bapak aku dah marah-marah. Okay. Mimi terus ke belakang pusing. Wah, aku dah tengok bapak dia suara kuat saya. Alamak balik. Tak apalah. Aku message dia je lah nanti. So okay, for aku husband and wife ni tak kira lah husband and wife ke pasangan ke apa. Just make it fair lah. Yeah, true. Kau nak kena understand each other in any ways. Dia punya keadaan. Kalau kau nak tahu orang tu yang kira boleh accept kau ke, kau tunggu each other marah each other lah. Dua-dua tengah marah, mana korang pergi? Yeah, true. Betul. Kalau satu jadi air okey lah. Kalau dua-dua jadi api, tak war kat situ. Betul. Rabak betul. Untuk lelaki, korang nak kena faham satu. Kalau korang ada isteri, tanggungjawab isteri sikit je, tapi pintu syurga banyak untuk orang. First of all, korang nak kena taat pada suami. Isteri nak kena taat pada suami. Isteri juga nak kena ikut suami mana-mana dia pergi, walaupun dia tinggal bawah jambatan, walaupun dia tinggal tidur dalam lori macam Azmi. Sorry Sorry, tak apa. So also dia nak kena jaga kehormatan suami. Dia tak boleh suka-suka suami cakap kau jangan kasih dia ni masuk rumah aku, dia bawa masuk. Walaupun perempuan, walaupun adik dia sendiri. Okay. Nak kena jaga hormat, nak kena hormat suami apa. Itu aja. Betul. Habis apa yang sekarang ni community tak boleh accept? Kau faham tak? Ya. Kawan aku kenal dia lama lah. Kau besarkan kawan kau daripada suami kau. Correct. Kau nak kena tahu lah. Sekarang macam-macam. Sekarang kau boleh nampak orang besarkan kawan daripada family. That one I couldn't agree more. Family banyak tau. Ya, true. But in the end, kau akan cari family balik. Ya. Bila kau dah susah. Betul. Same goes to husband and wife. Kau dengar cakap kawan, habis in the end kau akan cari suami kau ke atau isteri kau juga. In the end kau balik kat rumah tu, kau tidur dengan dia. Correct. Betul. Kau facing dia. Hari-hari kau bangun tengok muka dia macam singa, kau tengok muka dia pula macam kain buruk. Betul apa? Juga, betul. Macam gorila ke? Yes. Dia betul lah. I agree. I couldn't agree more. That's true. So okay, let's say for example macam aku tanya aku just macam bagi korang a crazy example for example. So let's say macam lelaki ni is a very bad person. Okay. Right? But bila dia jumpa perempuan ni, dia tipu.
Dia cakap dia alim, dia alim gila nak mampus kan. Okay, dah banyak terjadi bro. Dia solat 5 waktu kan. Okay. So ini muslimah kan. Muslimah. Woi, Melayu aku bagus ni tadi ya. Bagus gila Tak payah pakai dictionary bro. Okay, so ada seorang wanita ni, dia pun percaya, dia pun makan-makan cakapan lelaki ni lah kan. Tetapi kan, dah kahwin, perempuan ni nampak true colours of this guy, right? Yes. Dia tiba-tiba nampak macam lelaki ni, asal dia isap rokok, Dia pemalas solat. asal dia cakap solat 5 waktu. Dia sekarang tahajud pun tak solat. Ni macam mana? Salah tak kalau perempuan ni nak tinggalkan lelaki ni? Tapi aku tahu dalam law atau dalam Islam kan, lelaki yang cerai perempuan cerai lelaki. Betul kan? lah. Betul kan? Okay. Tapi salah tak kalau perempuan ni nak macam Fight a divorce file a divorce or macam go against the husband because she finds out the true colour of this guy. Because in this situation kan, perempuan ni is more vulnerable than the guy because he literally light his persona all the way up till his marriage. Is that wrong? Actually kalau pendapat aku lah, actually salah lah. Pasal kau tengok maknanya kat situ kau boleh nampak kau tak kenal suami kau tu kenal. Yeah. Before kau get married, kau need to know him, like betul-betul boleh kenal. Tak payah cakap dalam bahasa kasar, senang cakap suara dalam dia kalau apa semua. Kau nak kena tahu benda tu. Betul. Kau nak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang suka tipu, macam mana dia tipu. Sampai dia betul-betul kenal. Baru kau boleh fikir macam okay, ada ni aku nak jadikan lelaki lah. Pertama. Kedua, salah pasal apa? Kalau ikut sisi agama memang tak boleh. Kau nak kena tunggu macam like dia ada kriteria yang untuk isteri boleh minta cerai. Ada. Macam contoh tak kasih nafkah. Okay. Tak kasih nafkah, dayus. Okay. Si isteri boleh pergi kat dia punya wali untuk filekan cerai. Oh boleh. Boleh. So in Singapore lagi law dia lagi senang. Hari ni kau bikin, besok kau dapat cerai. Fast game. Kau proses tak sampai berapa bulan Tapi cerai depends on situation. Situation. Macam apa? Okay, example kalau cerai apa yang aku gone through cerai sorry. Okay, cerai apa yang aku gone through. Example like macam kau kalau apa ya Allah tadi nak aku cakap. Apa? Okay. Sorry. Okay. So cerai as in kalau macam kalau kau dayus, kau kaki pukul. Okay. That one can be faster. Fast game. Okay. Itu boleh fast game. Pasal tu kira dah under status of abusive apa. Yes, tapi kalau kau bercerai is based on communications, that one can really drag long. How long? Kau kena pergi counselling. It can go years. Pasal benda tu boleh ubah. Macam aku cakap, isteri, kau tahu suami kau, baru kau tahu true colour dia. Dan kau sedaya upaya untuk faham dia, untuk selam hati dia, untuk selam hidup dia, and untuk kau betulkan di balik. Pasal isteri also have the hak untuk betulkan suami. Betul. As for suami ada hak untuk isteri, isteri pun ada hak untuk suami. Yes. Correct. Dia pun ada dia punya cara-cara dia untuk lembutkan hati suami. Dia Yes. cakap kalau engkau sayang aku, engkau tolonglah buat macam gini. Ataupun kau action lah, as a wife kau action lah, buka TV, buka ceramah kasi dia dengar. Sama macam lelaki juga Sama macam lelaki juga. Same goes. Yeah. Like aku cakap, macam tadi aku cakap, isteri yang baik untuk suami yang baik, suami yang baik untuk isteri yang baik. Betul. Allah dah janji benda ni. So untuk orang yang fikir macam tak boleh, aku tak boleh macam gini lah, pasal aku dah kena tipu lah. For aku, so kau kahwin bukan kerana kau sayang dia. Kau kahwin kerana kau rasa ini yang terbaik buat aku. In the end kau pun kena prank juga. Kamu kena prank. So kau faham tak? Cakap, pada aku simple aja. Kau nak kahwin dengan orang tu, kau nak kena tahu orang tu. Apa dia suka, apa dia tak suka. Kau try first, kau kasih dia rabak lah. Kau macam kenakan dia dengan duit ke, kasih dia marah ke apa. Kau try tengok macam mana dia punya pergi. Kalau dia masih boleh accept, then maybe he's the right guy lah. Tapi kadang-kadang perempuan pun pelik juga bro sekarang. Aku sekarang tengok banyak masyarakat kita perempuan yang curang bukan lelaki bro. Terbalik. Jangan mai aku cibai. Okay, jangan takut. Aku sekarang experience vice versa babe. Vice versa. Both ada babe. Pelik tau bro. Sekarang kita punya community macam-macam so. Macam-macam. Perempuan yang tak tahu dah, terbalik lah sekarang. Aku tak tahu mana satu lelaki yang kita patut sebut. Apa yang lelaki pernah buat dulu. Dia cakap apa? Kau tak tahu lelaki perempuan.
Mana satu lelaki, mana satu perempuan bro? Habis ni Aku sendiri dah. Okay, Fikri, I am too kau straight. Fikri, kau nak kena jujur dengan aku. Jujur dengan aku. Apa? Kau transgender. Hutang kau. Aku bukan. Okay, cut that scene for aku like as for perempuan, kau nak lelaki macam itu, kau nak lelaki macam gini. I ever came across ada satu post tau. Kawan aku send tau. Dia cakap aku break kan laki apa mata aku ni pasal dia asyik main game. Kau lebih bagus dapat. Ada dua. Aku dengar dua. Yes. Cyborg. Tu tengah viral tu tau tu time. I think about a few weeks ago. Yeah. So aku dah macam okay lah, dia main game, kau main jantan siya. So kat mana Siapa lagi lagi teruk? teruk, Lepas tu Ya, dia cakap this all plan. Aku dah macam plan apa yang kau plan? Kau nak uji apa sekarang? Itulah. So kat situ kau boleh nampak apa dah jadi dengan komuniti kita siya. Kau patut patah balik lah. Tak apalah, patah balik lah. Lelaki curang tak apalah, jangan perempuan curang. So terbalik bro. Aku pun tak tahu mana satu lelaki. Tapi sekarang aku tahu perempuan curang satu-satunya one of the reason dia curang pasal apa tau? Lelaki ni tak ada vehicle, lelaki ni tak ada duit, dia tak boleh bagi aku materialistic lah. So aku macam, you guys looking for what? Apa korang nak? Perfect husband? Actually bro, korang nak vehicle? memang betul kau cakap. Tapi it's also the same thing goes to lelaki. Pasal lelaki kebanyakan dia punya otak bukan kat kepala dia, actually kat lutut. Pasal apa? cakap gitu? Pasal kau tengok banyak lelaki dia akan tengok perempuan jambu-jambu bro. Sering lagi jambu daripada perempuan aku. Kau faham tak? Jadi kita pun tak ada bezanya dengan perempuan. Jadi ni lah kita punya fitrah bro. Tapi macam vehicle, come on lah, vehicle boleh bagi kebahagiaan ke? Macam okay lah, aku as a guy, aku kan look down on a girl or whatsoever, but the thing is kena dengan batang hidung aku sendiri. So that's why I'm asking this question. Korang nak apa? Lelaki yang soleh, nak lelaki yang ada duit, lelaki yang ada vehicle. Apa yang korang nak actually? When you, in fact kau takkan tahu bro. Pasal apa? Jujur aku cakap dengan kau lelaki takkan faham perempuan. there's a thing. Perempuan ni misteri gila duk. Sama macam perempuan. Lelaki perempuan takkan faham lelaki. Tapi dia akan tahu kau curang. Kau yang takkan tahu dia curang. Betul. Perempuan ni kan dia ada satu sense tau. Kalau kita buat salah sikit dia terus macam Dia tahu. Kau ada apa tadi kau buat? Apa tadi kau buat? Macam example lagi. Ni strong. Dia ada strength. Dia ada strength. Tak payah cakap lah, mak kita sendiri. Kau buat apa tadi? Balik je, kau buat apa tadi? Dia kalah dia play spy bro. salah. Betul. Double 07 pun. Itu pasal aku cakap perempuan ni very mysterious. Kau tengok kalau dia tak mysterious, Nabi Adam tak jatuh kat bumi bro. Yes. Betul. Correct. Dia pun tak tahu kenapa isteri dia buat gitu. Dia pun ikut juga kan. Kau makan tak apalah, aku kesiankan kau, kau pun makan juga. Telan. Terus. Nampak tak? Terus. So aku pun tak faham lah sekarang ya. Sekarang tengok macam-macam so. Aku memang lah kira old school kan. Old school. Aku tengok jugalah. Orang hantar bro kau tengok ni kecoh. Aku tengok lah. Aku cakap mak kecoh siap. Perempuan sekarang dah pandai curang bro. Diorang punya curang lagi power Dorang dahsyat. You will never know until it will reach very long for you to know. Kau tak Lelaki tangkap sekejap pun je. dia tahu. Nak tangkap aku. Maybe kita perlukan diorang strength macam mana diorang dapat tahu Kita kena tahu Tadi back to tadi apa kau cakap, perempuan sekarang dah pandai curang kan. Perempuan yang curang sekarang kan, diorang pandai like diorang spy tau. Diorang Tapi pandai. bila pak lelaki spy, diorang tahu kau tengah spy aku tahu. Ya. Perempuan kalau nak ni kan, diorang akan plan macam cakap dengan berbuang kawan dia. Korang tolong tengokkan apa tu laki aku ni. Aku gini. Tapi sekarang aku tengok budak-budak perempuan sekarang. Diorang punya stok orang. Sama je. Senang saya tangkap. Senang Fast gila. game. Fast game tau. Lagi cepat daripada daripada polis. Siul. Kau cakap je dia ni dia confirm check Dah sekejap. Information dah jumpa. sampai. Aku cakap korang Macam mana kau nak tahu? korang hacker pun Kita lelaki macam dia ni siapa asya? Betul. Betul juga Tapi okay lah, aku rasa macam perempuan curang ni memang bagus. Diorang ada strength ni bagus gila Ya betul lah. So aku nak tanya So lelaki pula kan, korang rasa lelaki bila macam hide barang ni macam tak ada skill ke apa?
Kan nak cakap lelaki tak ada, bukan lelaki tak ada skill. Ada. Lelaki ni Tapi pendiam. kita kekurangan. Tak, lelaki ni pendiam bro. Dia diam bila tak ada duit dia diam. Bila isteri marah dia pun dia diam. Bila isteri pijak dia jentik dia diam. Ada masalah pun dia diam. Dia ada perempuan lain pun dia diam. Bodoh. Jadi isteri ni tengok dia diam, aku tahu dia ni mesti bikin salah. Tak, adik macam kawan aku nanti dia dengan wife kan. Dia macam, "Ayang, ni nak makan apa-apa tak?" Nanti bini dia cakap, "Kau nak apa kau buat tadi?" Apa kau buat tadi? Dia tahu Dia dah tahu. Laju siul. Ini tak boleh. line selalu apa tau. Orang macam kalau cakap lelaki tu tak curang lah. Ni line selalu orang akan pakai macam cakap lelaki tu nak pergi pancing ke. Itu at least something. Aku tak buat apa-apa, aku tengok TV je, bini aku dah tengok dah bau dah. Tadi ada weekend apa-apa ke? Aku cakap, mana ada weekend apa-apa. Tadi balik kerja dia singgah mana-mana. Aku dah alamak, mana dia tahu aku singgah kedai yang aku suka. Tu tak apa. Something wrong. Aku selalu hantar barang kat rumah orang. Bakal aku cakap apa? Awak tadi dengan kat rumah siapa? Tak ada. Dia dorang semua ada sense telinga. Kira dorang tak ada eye, dorang jauh lah. Sekejap, manusia ada 6 sense. Dia ada 7 sense ada cakap. Aku rasa 8 kot. Terlebih. They hear, they see. Combination on. Okay. Never play with a woman. Betul. That Never is play. true. Tapi walau macam mana pun seburuk-buruk wanita dorang pun kita kena respect. Pasal apa? Yes, Tanpa correct. dorang kita pun tak ada. Betul. Correct. That is true. That's It's true. very true. Aku jujur cakap aku respect woman because of apa tau. Memang dorang pun macam aku cakap dorang salah. Bukan aku nak sidekan dorang, tak. Tapi kau tengok kita semua, every great man came from a woman. It's true. It's true. Hmm. They say right, the story behind every great man is an amazing woman. Yes. It's very true. Betul. I Pasal super agree. kau tengok mak kita okay, pasal I live in single mom lah. Dia seorang boleh jaga 4 orang anak tau. Oish. 4 orang Empat anak, orang. tak ada satu. Wonder Woman. 4 orang anak Dia tak boleh seorang jaga satu tau. mak pun. Tanpa ada rumah, tanpa ada apa-apa tau. Dia jaga kita sampai ke besar. True. Kalau kau kasih bapak, dia ada problem sikit lah. Tapi kalau kau tengok bapak punya pengorbanan apa, kau respect. Pasal apa? Dia sanggup kena caci, kena maki time kerja. Pelur dia semua jatuh, penatkan pinggang badan dia semua. Sampai dia tua, sampai dia sakit. Yeah. Just for untuk besarkan kita. Yes, correct. So kita kena like appreciate orang punya hidup tau. Kita kena minta dia halalkan pelur dia. Kita kena minta pula kat mak kita halalkan susu dia. Aku faham bila part apa yang Mimi cakap ni when me myself has become a parent. Even arwah bapak aku ataupun mak aku cakap kau akan tahu apa perasaan aku bila kau dah ada anak. Oh shit. Fact lah, fact. Oh Bila shit. bila time Fact. aku dah ada anak betul lah siapa yang bapak aku cakap. Apa yang mak aku cakap betul sih. Pengorbanan seorang mak bapak tu walaupun dorang macam marah kita ke apa-apa but dorang marahkan kita tu ada sebab. Ya betul tu. Every single words coming out from their mouth dorang sampai cakap aku ni tak gila tau untuk nak marah anak. So betul lah. Tapi kau kena tengok juga, macam kita punya topik ni tak ada kena-mena pun. Macam terlari sikit lah. Okay, so aku aku back to yang tadi kita punya topik As for aku baik perempuan, baik lelaki, korang nak things go well korang nak kena ada apa tau, fairness. Baik kerja rumah, baik percakapan, baik duit, belanja. Okay lah, maybe orang cakap alah dia ni bini je asyik keluarkan. Bini keluarkan cukup time kau pula keluarkan. Is it the wrong word untuk nak cakap transparency? Yes. I feel that is very important. Yes. Transparency. Accept lah. Accept dorang pun accept kau. Kalau kau dah kahwin, macam mana kau dah accept ber? Kalau kau tak accept kau dah kahwin tu dah salah dah. Ya, tadi kau kahwin, kau sayang dia, dia sayang kau. Habis buat kerja rumah, kau tolong dia tolong kau. Apa bezanya? Tak ada beza. Betul. Tapi ada yang sayang. Ada yang plan Dia marriage. sayang. Betul, each other sayang each other. Tapi kemalasan dia ada kat situ. Betul. Yes. Memang semua ada malasnya. Jadi Malu kat manusia. situ kau tengok dia malas buat apa. Kalau kau tengok dia dia ni malas nak lipat baju, tak apa gua lipat baju lah. Kau pergi cuci baju. One of you have to give and take lah. Betul lah. Tapi ada perempuan tak boleh terima kita punya cara lipat. Dia cara sendiri, dia cara sendiri. Aku pernah lipat tudung bini aku. Aku lipat square. Kena maki tu. Kau cakap siapa ajar kau lipat macam kain buruk. Jangan cakap gitu. Aku pernah lipat baju ikut cara Facebook tau. Baik Facebook. Cara Facebook untuk ikut sui-sui dia.
Kau lipat apa ni gulung-gulung? Okay, for aku okay, kita letak macam gini lah. Dalam dunia ni tak ada orang superior kau. Tak ada orang lebih hebat. Kalau suami hebat, bukan kerana dia hebat, kerana isteri dia hebat. Betul. Yes, So kalau isteri yang hebat, kerana suami dia hebat. Yes, So kalau suami isteri hebat, kerana anak-anak dia. So anak dia yang hebat ni, macam kita ni, kerana ibu bapa kita. Betul. True. Betul. So tak payah nak fikir aku yang provide apa. Itu kau dah kira start tu macam tak balance tau. Kau nak kau lebih, bini kau sudah. Dalam Islam dia ajar satu benda tau. Jangan merendahkan ataupun petikaikan isteri. Ataupun isteri mempetikaikan suami. Jangan nak rendahkan siapa-siapa. Pasal dalam ada kata-kata orang Melayu dulu, dia cakap kalau nak menegur jangan sampai menghina. Kalau nak nasihat jangan sampai mengherdik. Kita dah belajar kan benda tu kan. So benda ni simple aja. Tapi banyak orang tak nak ambil because of apa? Isteri dia ego, husband dia ego, girlfriend dia ego, boyfriend dia pun ego. So kau try tolak ego, kau cakap aku tak nak ego, aku nak apa yang ada kat dia. So kalau nak lawan ego tu memang susah lah. Honestly, I've been through a high stage of ego tau. Mic dekat. Sorry. High stage of ego tau. Sampai kawan-kawan aku ni like dah hampir nak give up, but they are always there lah. Sampai how to say, aku tak berbual dengan diorang. Aku pay ego diorang yang ingatkan aku ni, tapi aku tak ingatkan diorang. But then they always nasihatkan kita lah. Ni even to our partners also lah. Apa cakap pasal wanita lah diorang pun ada ego diorang. Kita pun ada ego kita. But kalau kita lembutkan kita pay ego ataupun kita buang sikit, diorang akan do the same thing. Betul. Tak apa, pada aku is apa yang kau buat diorang akan ikut. It's a mirror. It's a mirror effect. Apa yang diorang buat pula engkau macam perhatikan. Itu yang silap kita lah. Kita perhatikan buat apa. Buatlah. Orang kita kena ikut. Macam cermin kita cermin orang. Dekat sikit. Tapi Diorang cermin kita cermin orang. So kita yang ikut ya, itu aku punya pendapat lah. Okay lah, itu akhirnya kepada episod ini. Kelakar juga ni. Walaupun episod ni serius, kelakar juga. Aku suka. Okay lah, sebelum kita end kan, korang ada any last words atau nasihat kepada orang-orang di luar sana? Accept who you are. Okay. Aku akan give and take. Aku akan just stay to my words lah. Just be transparent lah. Just Respect each other lah. Respect each other, yes. Okay. That's all guys. Okay. Aku punya last words adalah apa-apa diorang cakap lah basically lah. Semua benda. Jadi Because macam I feel like this episode and their advice is macam straightforward lah. Because kita ni episod kali ni untuk debunk dan kita nak memahami kenapa kadang-kadang orang merasa macam gitu. Pasal tak kita pun bukan nak jatuhkan siapa-siapa. Kita just throwing the fact aja. Kita throwing the fact apa yang terjadi sebenarnya. Banyak orang kalau bila cakap macam gini, diorang cakap engkau body shaming dia ni lah. Engkau cakap pasal kau mengutuk wanita lah, engkau lupa kau datang daripada wanita. When the fact kita tak cakap siapa salah. Kita cuma cakap benda yang fact yang sekarang terjadi. So antara korang nak terima, korang tak nak terima, okay, kita tak boleh buat apa-apa. Betul. Kalau kita ada salah, apa betul kan? Tak payah nak maki-maki ke apa, tak payah nak cakap-cakap. Ada satu benda ni aku belajar kat internet tau. Okay, aku tak belajar dengan orang, tapi aku belajar kat internet. Mesti Wikipedia. Pandai dah tahu. Macam pada aku, whenever you get in a fight with your partner, kau just try to tidur. Kau baik kau gila ke apa? Makna kau ignore dia bro. Not say to ignore dia ataupun tak. Kau tidur, kau suruh dia tidur ataupun kita tidur. When kita bangun, kita akan have a different mindset. Itu mungkin kau lah. As for aku, Aku terbawa-bawa. kalau salah satu macam kau lah, kau memang terbawa-bawa. Dah bangun pun dia terbawa, dalam tidur pun dia bawa. Aku pernah tidur sebelah dia Syul. Okay. Wait, dia kalau gaduh like macam Bukan gay As a brothers. tak, kita ada pergi East Coast. Okay, boys to boys stands lah. Okay. So aku tidur sebelah dia. Dia boleh terbawa apa yang dia kandung mati dia bro. Sial lah. Aku cakap dia ni rabak sampai bawa mimpi. Yang si Hazmi pula, ex-wife dia mimpi pasal dia curang.
When the fact at that point dia belum curang lagi lah, dia belum start lagi. Okay. Dia boleh bawa sampai in reality ya. So kat situ dia belum. Kira-kira apa macam dia bangun? Buat apa? Buat apa? Kau insyaAllah aku Dia memang cakap pasal ni benda that was really actually true lah. Okay. Aku sampai mimpi pasal ex aku. Aku tak tahu apa aku membebel. Aku bangun, aku kena tampar. apa kau sebut nama dia? Apa yang kau sebut-sebut pasal nama dia ni? Ni siapa ni? Asal kau tak bilang aku pasal dia? Betul dah tampar dia. Aku dah sampai minta info semua. Aku nak check info kau. Lepas tu dia mesej, "Mak mi masak mi aku." Aku dah tahu dia gecu. Tapi at that point of time aku setia. Aku tak. Tapi bila aku curang kan, aku kalau curang bila aku punya partner akan buat hal. Itu je. Maksud kau? Whenever kalau macam saya kata at that point of time aku kalau curang, kalau dia buat hal dia tak macam tadi apa, dia tak buat tanggungjawab dia sebagai seorang isteri atau semua. So aku akan take the opportunity untuk orang katakan ikutkan sunnah nak try nombor 2 lah. Dahsyat. tapi tak kemampuan lah. Sampai kat situ. Masa tadi kita cakap juga dia bukan pasal kemampuan. Okay, as for macam orang nak kahwin 4 ni pada aku dia bukan pasal kemampuan duit tau. Duit semua orang beli. Tapi dia kemampuan macam mana kau nak terima. When the first punya kau tak boleh kau tak boleh betul kan. Kau nak second punya matilah nak satu aja dah macam 10 bini. Apa lagi kau ada 4 bini, 40 bini. Mampu. So pada aku kalau kau gaduh dengan macam kau cakap kau tidur aku tak, itu pada aku tu ignore dia. Itu kira ignore dia dengan cara yang kurang ajar. Dia tengah berbual kau terus tidur. Gila tu kau gila. Itu maksud aku aku tidur bukan macam like bila dia tengah berbual tu aku tidur. Tak. Bukan. Kalau aku dia tengah marah-marah ke aku, diam aku tengokkan. Aku tengok sama-sama. Aku tengok sampai dia dah habis berbual kan. Nanti dia dah habis berbual, dia dah penat sendiri kan. Nanti aku ketawa lah. Kau gila. Nanti dia dah penat, dia diam. Nanti aku dah ketawa, nanti aku cakap, "Okay lah, aku salah lah. Yelah aku kasih kau menang lah." Kau nak apa-apa, lepas tu aku tunggu dia salah. Aku shoot dia balik. Nanti dia pula buat sama dengan aku. Dia akan diam, dia tengok aku. Pasal dia cermin kau. Tapi aku ada kawan ni yang aku tengah contact ni sekarang. Dia selalu cakap kawan kau apa tau? Apa? Woman catat apa? Apa Woman tu? catat kan semua menang. Tu bila part aku pula I pun nak main catat lah. Aku pernah buat gitu bro. Aku pernah buat gitu. It doesn't work well bro. That's true. Aku dah mati pun. Bila part dah terjadi je, aku dalam hati aku cakap, at this point I know I fucked up man. So this moment dah aku nampak dia tengah mengamuk. So aku like macam, okay lah, you betul lah, semuanya you betul lah, I salah. Kau cakap gitu? Dia accept lah. Cakap memang lah, you je pun nak betul, dia salahkan aku balik. So aku okay lah kau menang lah, kau menang. So aku diam. Dah jalan-jalan sekali, dia tahu dia salah kan. Lepas tu cakap, alamak ni salah jalan lah kat sini. Nanti aku akan kena balik. You dah tahu lah. You kan betul apa. Sama. Betul. Dia sound aku balik. Dia cakap, kau pergi ikutkan aku apa. Alamak, aku salah. Aku kena the same thing dengan kau. Padahal aku menangkan dia. Lepas tu dia macam, tahu pun kan. Macam dia action sikit, tahu pun kau salah. Tak, dia kenakan aku balik. Engkau dah tahu kau salah. Aku pula kena. Okay, tak apalah nak. Tak apa. Woman is always right. Tak, the best is kau diam. Kau diam, kau diam tengok dia. Ya, that's true. Just diam, jangan cakap apa-apa. Lagi kau buat reaction macam ketawa sikit ke apa. Lagi rabak duk. Tapi kau jangan terlalu diam. Aku bukan nak disrespect orang pekak dengan orang bisu Pada aku orang untung tak, tapi serius. Jangan cakap gitu. Serius. Jangan cakap gitu. Serius. Kalau kau buat gitu, aku dah tak tahu siapa Fikri. Aku nak kena berbual dengan kau, tunjuk sign language je bro. Ikut ABC pakai tangan. Tapi kita just ni lah for aku, kita just respect kita punya spouse ke kan, kita punya pasangan lah. As for aku, this is important lah. Kau nak kena trust each other, and also kau nak kena understand each other. Betul. Tu je aku punya nasihat lah. For you to gain trust, you have to give trust also. Betul. It's a two-way thing. For you to understand the person must understand you also. It's a two-way thing. No matter what, it's two-way thing. So, everywhere you go is two-way thing. Kau pergi kerja, sekolah, mana semua. Kadang pun kau nak kena fikir dalam sudut yang macam mana. Kau nak dia understand kau, and kau nak kena understand dia. Kadang-kadang it doesn't work like that. Kau nak understand dia, kau nak kena tunjukkan dia kau understand dia, and kau nak kena buat dia understand kau. Correct. Kau tak boleh macam aku tunggu dia understand aku. Tak boleh. Sampai tak tahu mana bila dah. Tapi macam satu benda yang aku belajar daripada Mimi
dengan perkataan cinta tu, cinta tu adalah maksud dia pengorbanan. Okay. Cinta is not by words, not by reaction, not by anything. Dia tak ada. Dia just tunjukkan, bukan nak tunjukkan lah, tapi kan nak kena like accept everything that will jadi ujian untuk kau. Betul. Kedua, cinta, betul-betulnya cinta ni, dia bukan melalui pergerakan, Betul. bukan melalui mendengar, bukan melalui melihat. Cinta ni sebenarnya tak ada perkataan. Dia tak ada perkataan. Cinta sebenar-benar cinta apabila kau tengok dia, kau tahu kau rasa selamat, kau rasa hormat, kau rasa sayang kat dia. True. Bukan cinta, sayang. So dia will accept kau, and they will open the doors for the door that kau boleh sayang dia tau. Betul. True. Untuk kau sacrifice, itu baru cinta. Kalau kau tak boleh sacrifice, tu bukan cinta. Technically kita boleh cakap cinta tu kita boleh ada dekat mak bapak kita. Betul. Kita sayang orang, kita respect Kau orang. dia marah kau ke apa ke, pukul kau berbilai-bilai saya badan, tu tetap kau cakap dia mak bapak aku. Yes, correct. Kau datang balik, kau jumpa dia orang juga. Tu pasal orang bercinta meraba-raba. Tapi aku tak meraba-raba mak bapak aku. Tu tak boleh dosa. Taklah mak. Alamak, aku kadang-kadang kan aku penat dengan Fikri. Mana bantal aku? Mana bantal aku? Nak peluk bantal. Okay lah. Itu akhirnya kepada episod ini. Okay. Yes. Of course. We have other segments kat dalam ni. Singapura. Yeah. Okay, you guys should. Kita ada lain segmen. Okay, kita ada Ye Je by aku dengan Ami. Kita ada Best of Bash by Jenal. Kita ada Sembang Mulut Jahat by Alwi. We have Luahan Metaphorical by Narahada. Kita ada Having Here or Take Away by Din and Shah. Dan korangnya apa? Para sahabat. Itu dia by Shah, Mimi, Helmi. Yes. Azmi dan Fikri. Yeah, of course. And of course, one last shout to my sponsor, Istiqomah Terror. Okay, you guys should check them out on their Instagram, on their Shopee, okay? Yo. And Nak kena check it out dah. Nak kena check it out dorang guys. yes. Dengar tu. Istiqomah Terror. Asal suara gitu Tak tahu. Okay lah. Kau cakap gitu. Takut. Istiqomah Terror. Ui, style. Okay, dengan itu terima kasih untuk mendengar episod ini. Korang akan dengar aku dalam episod yang akan datang. Okay, Josai. Bye. Bye.